Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali lagi bersama dengan 1D 5Q. One day 5 question. Okey, mari kita lihat soalan nombor 1. Raja 4 menunjukkan satu voltan lampau tinggi yang berbeza disambung kepada plat logam di dalam satu tiub pemesongan sinar katod. Okey, dia ada sinar katod. So, di sini ada dua yang disambung dengan AHT yang berbeza. Okey, mari kita tengok soalan seterusnya bawah dia. Berdasarkan pemerhatian dalam Rajah 5, manakah penyataan yang betul? Alright. A. Penambahan VLT akan menambahkan pemesongan sinar katod. Okey, jadi kalau sekiranya nilai itu tinggi, kat sini ada 1 kV dan juga sini ada 3 kV. Okey, sebenarnya apabila ditinggikan nilai voltan lampau tinggi ni, maka dia akan menghasilkan tarikan ataupun pemesongan yang lebih tinggi. Jadi A ni macam jawapan dia lah. Tapi kita kena baca juga jawapan yang lain. Mari kita tengok jawapan B. Okay, penambahan VLT akan mengurangkan pemesongan. Ini tak logik. Lagi tinggi dia punya nilai beza upaya antara plate itu positif dengan negatif, maka dia akan terpesong dengan lebih tinggi lagi. Kerana sinar katod adalah elektron yang mana dia bercas negatif. Apabila plate di bahagian atas tu adalah positif, maka dia akan ditarik. Okay, kalau tinggi perbezaan dia, maka lagi tinggilah sudut pesongan yang akan berlaku, yang akan ditarik oleh plate tadi. Okay, yang C, penambahan VLT akan mengurangkan tenaga kinetik. Oh no. Kalau ni tenaga kinetik dia akan lagi meningkat sebab dia punya tenaga kinetik dia adalah sama dengan setengah MV. V inilah V maksimum square. Jadi kalau tenaga kinetik dia bertambah, okey, tenaga kinetik juga sebenarnya ataupun tenaga elektron ni adalah sama dengan EV. Alright, jadi kalau V ini ditingkatkan, maka elektron tenaga kinetik juga akan meningkat. Jadi dia kata mengurangkan tenaga kinetik, salah lah. Okay, sebab dia berkata terus ni. Ini naik, maka ini juga akan naik. D, penambahan VLT akan mengurangkan tenaga keupayaan. Ini semua salah. Jadi jawapan dia memang tepat lah, iaitu A. Okey, seterusnya. Okay, nombor 7. Rajah 5 menunjukkan satu liter elektrik, diod pemancar cahaya ataupun DPC, ataupun bahasa Inggeris kita sebut LED lah yang biasa kita dengar. Light emitting diode. Didapati tidak menyala. Okey, kenapa tak menyala? DPC menyala apabila? Yang ni kita kena analisis dulu kenapa dia tak menyala. Tengok arus. Tengok terminal bateri ni, ini positif, ini negatif. Maka arus akan mengalir sini bila switch dia ditutup ataupun di on lah. Sampai dekat diode ni, ini diode. Nampak ada pagar ni. Mana boleh lalu? Iaitu reverse bias. Maka kita kena terbalikkan, sama ada kita terbalikkan diode ini ataupun kita terbalikkan terminal bateri. Okey. Jadi sambungan dia mesti betul. Kalau salah sambungan maka tidak boleh lah. Pastikan kita kena, disebabkan diode ini juga disebabkan LED pun ada dia punya kaki positif negatif dia, maka dia kena lalu ikut sini arus. Maka yang ni yang kita kena buat perubahan, iaitu kita terbalikkan diode tadi supaya dia dapat lalu melalui diode ini menggunakan pincang depan. So terminal tu kita kena ubah. So jawapan dia apa? Kutub diode diterbalikkan. Ini macam jawapan dia. Kutub DPC diterbalikkan. DPC. Kutub LED ataupun kutub diode pemancar cahaya diterbalikkan. No. Kutub bateri diterbalikkan. Kalau terbalikkan memang tak boleh lalu juga LED ni. Okey, salah. Dan juga kutub bateri dan kutub diode diterbalikkan pun tak akan menyala. Maka kita hanya terbalikkan satu, iaitu kutub diode diterbalikkan. Okay, hanya diode yang diterbalikkan. DPC ni tak perlulah. So arus akan lalu. Kalau sini dia punya simbol dah macam ni, kan, dibenarkan lalu, dia akan lalu sini masuk complete circuit, maka dia akan menyala. Okey, seterusnya nombor 8. Rajah 6 menunjukkan 1 liter bagi rektifikasi arus ulang alik. Okey, di sini arus ulang alik. Okey, di sini ada output lah. Di sini adalah output dia di CRO ni. Maka kita akan dapati kalau dia guna bridge rectification ini ataupun rektifikasi tertimbang, nama dia apa? Rektifikasi tertimbang, maka dia akan menghasilkan full wave. Kalau kita buat graf dapat macam ni lah. Alright. So jawapannya ya A ni salah lah. Yang ni untuk satu diode. Kita dapat half wave. Yang ni pula, kejap. Okey, yang ni dia ada sambung dengan kapasitor. Bila kapasitor bukan setakat ini, dia kena dia akan jadi macam ni. Maksudnya dia akan charge dan discharge semasa sebelum
arus ni ataupun sebelum voltaj ni dapat turun ke bawah, dia akan di-discharge. Maksudnya kapasitor akan menjadi perata arus. Okay, kita akan dapat graf macam ni kerana kapasitor menjadi perata arus. Okay, kita akan dapat ni, bukan yang atas kan, kita akan dapat yang bawah ni. So jawapan dia yang mana? B bukan, B ni, yang ni ialah B, satu diod dengan kapasitor. Yang ni 4 diod tanpa kapasitor. Yang ni 4 diod dengan kapasitor. So kita dapatlah jawapan dia, D. Alright, seterusnya. Okay, nombor 9. Tengok ni, kena tahu lah nama dia. Nama dia masuk parking. So dia adalah PNP, transistor PNP. Macam biasa CBE. Okay, so apa dia tanya ni? Menunjukkan satu transistor ya. Apakah nama bagi terminal XYZ? Oh, senang lah. So X itu ialah apa? Collector, B ialah base dan E ialah emitter. Z adalah emitter. Kejap, tak nampak. X, XYZ, CBE. Okay, so jawapan dia adalah A lah. Alright, sebab kita dah kenal kan? Memang senang. Okay, seterusnya, soalan nombor 10. Okay, ini litar apa ni? Litar ni kita namakan sebagai litar pembahagi voltan. Okay, potential divider, pembahagi voltan, yang mana dia menggunakan dua perintang ni. Ni perintang R1, inilah perintang R2. Yang R2 ni dia boleh ubah. Perintang boleh ubah sebab apa? Dia bergantung kepada cahaya. Cahaya tu kena ingat balik yang ni. Siapa yang tak ingat yang ni memang bahaya. Memang susah nak jawab ini. Dia punya R, dia punya ni, dan juga ini ialah keamatan cahaya. Okay, keamatan cahaya maksud dia macam ni lah. Ini gelap, ini gelap, ini cerah. So kalau kita tengok bagi sifat bagi PPC ni ataupun LDR ini, perintang peka cahaya, kalau waktu gelap perintangan dia tinggi. Ni. Waktu gelap rintangan dia tinggi, tapi bila cerah kat sini rintangan adalah jadi rendah. Alright, gelap rintangan tinggi, cerah rintangan rendah. Dalam kes ni dia tak tanyalah untuk bacaan itu. Kalau dia tanya, kita boleh jawab lah. Okay, ini just untuk ulang kaji. Alright, dia tanya apa? Berapakah bacaan V2 apabila V1 adalah 1.5? Total dia 6 volt V1. V1 kat sini, V1 1.5. Jadi senanglah sebab kita tahu V total sama dengan V1 campur dengan V2. Kalau V total kita ataupun V total ni juga disebut sebagai V in. V in. Maka V total adalah V in 6. V1 ialah 1.5 campurkan dengan V2. Maka V2 sama dengan 6 tolak 1.5. Kita akan dapat 4.5 volt. So dapatlah jawapannya adalah boy. Okey, cukup sampai setakat tu. InsyaAllah ada rezeki ada umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.